Agama Salamullah adalah sebuah agama baru yang muncul di Indonesia. Pengasasnya adalah seorang wanita bernama Lia Aminuddin atau dikenali sebagai Lia Eden. Agama ini juga kadang-kala disebut sebagai agama Lia Eden. Agama ini bermula daripada gerakan ajaran sesat sehingga mereka berubah menjadi sebuah agama yang tidak ada kaitan dengan Islam. Lia Aminuddin dilahirkan pada 21 Ogos 1947 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Beliau lahir dalam keluarga Muslim. Ketika beliau berumur 19 tahun, Lia telah berkahwin dengan Aminuddin Dey, seorang pensyarah di Universiti Indonesia, dan mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Pada awalnya, Lia merupakan seorang suri rumah yang hanya menempuh di sekolah menengah sahaja. Dan beliau mempunyai kepakaran dalam mengubah bunga. Menurut Lia, pada malam 27 Oktober 1995, berlaku satu peristiwa yang dikatakan telah mengubah prinsip hidupnya. Beliau mendakwa telah dihadiri oleh malaikat Jibril yang telah berupa dengan wajah seorang tokoh kesufian iaitu Habib Al-Huda. Setelah itu, Lia Eden mendakwa kononnya beliau telah menerima bimbingan daripada malaikat Jibril secara terus-menerus sejak 1995 sehingga kini. Di dalam tempoh itu, beliau mengatakan bahawa Tuhan berfirman bahawa Lia Eden dilantik sebagai pasangan Jibril sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci mereka. Lia Eden cuba menarik pengikutnya seramai mungkin dan jumlah penganutnya hampir mencecah ratusan orang. Akan tetapi disebabkan beliau mengeluarkan kenyataan yang kontroversi seperti beliau mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Oleh disebabkan itu, Majlis Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta telah mengenakan hukuman penjara sebanyak 2 kali ke atas perbuatannya itu. Penjara pertama beliau ditahan selama 2 tahun dan kali kedua beliau ditahan selama 5 tahun. Selain menganggap dirinya sebagai menyebarkan wahyu Tuhan dengan perantaraan Jibril, beliau juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meramal hari kiamat. Beliau juga telah mengarang lagu, drama dan juga menulis buku bertajuk Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir. Lia menyebutkan dirinya adalah Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, beliau juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi, yakni kelahiran semula Siti Maryam, ibu kepada Jesus. Lia juga mendakwa anaknya yang bernama Ahmad Mukti itu adalah reinkarnasi Jesus pada zaman ini. Selain itu, penganut Salamullah ini juga memegang kepercayaan bahawa semua agama adalah benar. Kelompok yang diketuai oleh Lia Eden ini kemudian menggelarkan kelompok mereka sebagai kaum Eden. Perkataan Eden merupakan sebagai syurga Eden di dalam Bible. Malah mereka percaya bahawa syurga Eden itu berada di rumah Lia dan beliau menukar nama rumahnya menjadi Istana Eden. Walaupun Lia Eden mendakwa dirinya sebagai seorang yang memperolehi wahyu, Imam Mahdi dan kelahiran semula Maryam, akan tetapi ajaran utama di dalam Salamullah tetap meyakini bahawa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Cuma menurut ajaran mereka yang ada adalah kebangkitan semula seperti konsep reinkarnasi seperti dalam agama Hindu dan Buddha. Mereka percaya reinkarnasi Nabi Isa, Imam Mahdi dan roh orang-orang suci akan dilahirkan kembali di akhir zaman selepas Nabi Muhammad. Mereka memiliki kitab suci yang dikenali sebagai Kitab Al-Hira. Penganut Salamullah juga perlu memakai pakaian putih. Selain itu, mereka juga mengajar kepada penganutnya supaya mencukur rambut sehingga botak, dan setelah itu mereka akan melalui ritual penyucian iaitu melompat ke arah api yang marak. Ia mendakwa sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan Jibril melalui Lia Aminuddin. Mereka yakin ritual itu merupakan hisab, yakni perhitungan Tuhan untuk membersihkan diri mereka daripada segala dosa. Salamullah merupakan sebuah ajaran sesat. Pada tahun 1997, Majlis Ulama Indonesia MUI telah mengharamkan kumpulan Salamullah kerana ajarannya dianggap telah menyeleweng dari Islam. Akan tetapi penganut Salamullah membalas kembali kenyataan MUI dengan mengeluarkan amanat Jibril, yang mana mereka mengutuk MUI dan menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenangnya. Ini kerana hampir kesemua pengikut Lia Eden merupakan dari keluarga Muslim. Malah beliau sendiri juga merupakan Muslim pada awalnya.
Penganut mereka tampil dengan memakai tudung dan menutup aurat. Setelah itu, beliau mendakwa mendapat wahyu, terus tudung itu dibuangnya dan digantikan dengan membotakkan kepalanya. Sekiranya mereka ini dibiarkan, mereka akan membentuk sebuah agama baru dan terus berkembang. Seperti ajaran-ajaran sesat yang lain, seperti ajaran Millah Abraham yang mana mempercayai bahawa Ahmad Musaddiq dari Indonesia sebagai Rasul yang baru. Maliki yaumiddin, aku yang penguasa lah konon. Allah tu penguasa hari din. Ceritanya hari din. Kalau Allah tu penguasa, mesti ada mulkiah dia. Malik mesti ada mulkiah. Penguasa, wilayah penguasaan dia. Mana wilayah kekuasaan Allah di muka bumi sekarang? Tunjukkan. Kalau ada sekarang saya pergi sana, tak perlu saya nak buat benda ni semua. Ajaran Millah Abraham ini berkembang di Indonesia dan juga Malaysia. Selain itu, gerakan Millah Abraham juga dikenali sebagai Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Yang dimaksudkan syirik itu adalah perpecahan. Perpecahan yang bagaimana? Syirik itu bermakna pecah. Yang melakukan syirik itu adalah orang-orang musyrik. Di Malaysia sahaja, saya berani mengatakan semuanya musyrik kerana semuanya berpecah belah. Pada masa yang sama juga, wujud agama baru yang dikenali sebagai ajaran Subud. Ajaran Subud diperkenalkan oleh Muhammad Subuh Sumohadi Wijojo. Sekarang ini, ajaran Subud ini telah menjelma dalam bentuk sebuah agama baru dan ia juga turut tersebar di Eropah. Subud merupakan ajaran yang sinkretis dari fahaman New Age dan juga Hindu dan Buddha. Hal ini sukar dibendung kerana ajarannya turut berkembang di Eropah, walaupun asalnya Muhammad Subuh merupakan seorang kelahiran Indonesia. Begitu juga dengan ajaran Kerajaan Langit, Ayah Pendi Terengganu. Saya penyelamat manusia di muka bumi. Saya berjumpa dengan Ayah Pen sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pen di istana dia. Jadi Ayah Pen ni adalah Tuhan bagi saya. Dan Rasul Melayu atau dikenali sebagai Rasul Kahar di Selangor. Satu dunia mengaku ikut Allah dan Rasul, tapi dia tak pasti dia ke syurga. Tuhan kata dalam Quran An-Nisa ayat 13, siapa mentaati Allah dan Rasul pasti syurga. Sedangkan ahli kita yang pandai pun tak pasti. Kalau orang ikut je 10 kali lah tak pasti. Tengok jawapan pasti. Pasti Rasul ada dalam mata. Kita dia orang mana ada Rasul? Nah, you ikut Rasul yang you ikut. Mana you punya proof? You said you bring the proof. Kalau you the people. Where is the you punya Rasul? Awak masuk surga? Dah tentu punya. Tiada. Rasul ada, bukan cakap-cakap saja. Rasul cakap je nama je ada. Orang dia macam mana dah? Tak percaya. Tak percaya. Bila cakap-cakap banyak, wallahualam. Wallahualam. Ajaran-ajaran sebegini sekiranya mereka tidak dibendung dan dibiarkan berkembang, dan tidak mustahil pada suatu hari nanti mereka akan menjadi sebuah agama baru yang pesat berkembang. Saya dah diutus Tuhan menjadi Rasul bagi orang Melayu ni dah 20 tahun. Jadi dah sempurna kitab Tuhan tu, kitab Al-Quran tu saya jelas sampaikan. Jadi saya terpaksalah letak jawatan. Sebab tak ada apa lagi yang nak saya sampai, dah sempurna. Saya Abdul Rahman bin Ahmad mendahirkan penyesalan yang amat mendalam dan bertaubat dengan penuh ikhlas bahawa tidak ada mengulangi kesalahan lampau, iaitu mendakwa diri sebagai Rasul. Sebab antara mengapa wujudnya pelbagai agama baru di dunia ini adalah disebabkan masing-masing ingin mencari pengaruh dengan mencipta sebuah ajaran. Lalu berlakulah bid'ah dan sinkretisme di dalam ajaran mereka sehingga wujud banyak agama-agama di dunia ini. Ini saya cipta agama Hindu dulu. Saya pencipta agama Hindu ni. Tapi saya tahu pencipta. Saya dulu nama lain. Sekarang ni nama lain. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول